Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung idaman penuntut jilid yang pertama pada masalah puasa, pada masalah orang yang diluluskan berbuka, orang yang dibenarkan untuk berbuka puasa. Ada berapa ni? A, B, C, D, E, F, G yang dibenarkan untuk berbuka puasa. Mari kita tengok. Pada bulan Ramadan lah ni kira ni. Orang puasa dia dibenarkan untuk tidak berpuasa, ataupun dia telah berpuasa dia dibenarkan untuk buka. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Orang yang diluluskan berbuka, orang yang dibenarkan oleh syarak untuk tidak berpuasa, orang yang dibenarkan oleh syarak untuk dah puasa buka, ataupun daripada awal tak puasa. Asal hukum tiap-tiap orang Islam yang mukallaf, asal hukum asal tiap-tiap orang Islam dan mukallaf, akil, ada akal, baligh, dah baligh, tu mukallaf, wajib mengerjakan puasa Ramadan, wajib buat puasa Ramadan, secara umumnya begitulah. Tetapi keadaan manusia ada bermacam-macam. Secara umum setiap mukallaf akil baligh wajib puasa bulan Ramadan, tapi manusia ni ada macam-macam keadaan yang berlaku, macam-macam kejadian. Ada yang sakit bulan Ramadan tu, ada yang bulan Ramadan baru sakit tak bulan Ramadan tak sakit, ada juga. Ada yang kebetulan masuk bulan Ramadan dia sakit. Ada yang tua. Bila sebut sakit yang mengganggu ibadah puasa dia lah. Ada yang tua. Bila sebut tua yang mengganggu ibadah puasa dia lah. Kalau tua yang tak mengganggu tu tak masuk buk tu. Ada yang mengandung, hamil, pregnant bagi perempuan, yang mana mengandung tadi mengganggu ibadah dia lah, mengganggu ibadah puasa dia. Dan lain-lain lagi, macam-macam lagi ada hal. Musafir lah, macam-macam. Pening kepala lah, demam panas lah, gastrik lah, macam-macam ada. Oleh yang demikian, syarak ada memberi kelonggaran, iaitu diluluskan, dibolehkan, dibenarkan, tak berdosa seseorang itu berbuka puasa seperti berikut. Berbuka puasa dengan maksud puasa dulu lepas tu buka, ataupun awal-awal lagi tak puasa, itu dia panggil berbuka juga. Ada syarak bagi kelonggaran. Yang pertama, yang syarak bagi kelonggaran, yang boleh untuk tidak berpuasa atau boleh untuk berbuka puasa, orang yang sakit. Pertama, orang sakit boleh buka puasa, boleh tidak berpuasa. Macam mana sakitnya? Kiranya ia berpuasa, kalau dia puasa juga jadi mudarat yang sangat pada dirinya, dia luluskan ia berbuka. Jadi mudarat yang sangat, sakit yang tak tertahan.
macam rasa tak boleh nak tanggung sakit tu, maka dia dibenarkan untuk tidak berpuasa, berbuka. Tapi kalau tak mudarat sangat, sakit sikit-sikit, tak boleh, haram untuk dia berbuka puasa. Contoh, kalau kita fikir logik, sesama, boleh tak? Aku sakit sesama, buka puasa, boleh? Boleh tak? Tu lah. Kita sendiri boleh fikir. Kita sendiri boleh fikir. Apakah kena mengena sesama dengan puasa? Sesama sakit lah. Tapi dengan sebab sesama tak boleh buka puasa. Mungkin batuk pun tak boleh. Batuk-batuk lah. Tapi kenapa pula dengan batuk sampai nak kena buka puasa tak puasa? Tak dibenarkan. Tak boleh. Sakit ni sakit yang dibenarkan lah. Pening, kena makan obat. Kalau tak makan ubat, pening rasa nak tumbang. Itu mudarat lah. Boleh lah. Dalam masalah sakit ni, kita sendiri yang tentukan. Kerana kita sendiri yang akan jawab nanti. Orang lain tak boleh tentukan. Orang lain tak boleh. Doktor pun tak boleh sebenarnya. Doktor kata, awak tak payah puasa lah. Doktor pun tak boleh. Kita sendiri yang bagi tahu kita. Aku rasa aku dah sampai satu tahap yang boleh untuk tidak berpuasa kerana sakit. Hanya diri dia je. Diri dia je dapat tentukan betul ke dia tu sakit. Dan sakit dia tahap darurat ke tidak. Dia sahaja yang boleh tentukan. Orang lain tak boleh tentukan. Orang lain cuma boleh bagi cadangan. Doktor cuma bagi cadangan. Saya nasihatkan awak untuk tidak berpuasa lah. Kerana badan tu nampak hampir-hampir nak jadi stroke haba lah tu. Tak cukup air dalam badan tu. Jadi saya nasihatkan untuk tidak berpuasa. Dia sendiri kata, sungguh lah. Bila dia kata sungguh, tak apa, buka. Doktor tadi, cadangannya. Bukan bila doktor cakap dia mesti buka. Doktor kata mesti buka. Kau tidak berdosa kalau tak buka puasa. Bukan. Kita yang tentu. Sebab kita yang akan jawab depan Allah nanti. Jadi kalau sakit dan kita rasa sakit kita tu dah sampai tahap mudarat, dah sampai tahap masyaqqah, kepayahan yang berat bagi kita, tak larat nak pikul dah sakit tadi, terpaksa makan, minum, makan ubat sebagainya, maka silakan. Macam tu juga sakit yang pakai asma, pakai tu inhaler, pakai inhaler sama juga. Kita je yang boleh tentukan. Rasa ni tempat saluran pernafasan ni kecil dah, rasa macam tak boleh nak bernafas. Rasa macam kalau tak pakai benda tu, sejam lagi rasanya KO ni. Dia sendiri rasa, maka pakai. Tapi kalau tak ada pun gitu, cuma dia biasa pakai lah. Dia biasa duk pakai sehari sekali, kadang-kadang sehari 2 kali, kadang-kadang tak pakai langsung. Bila sampai waktu, bila kena waktu dia salah makan ke apa ke, berabuk ke apa ke, baru dia pakai. Kadang-kadang 2-3 hari tak pakai, kadang-kadang sehari 2-3 kali. Kalau orang macam ni, dia tak boleh tinggalkan puasa kerana tu inhaler tu. Pada pendapat yang mengatakan batal lah. Walaupun kita tengok fatwa-fatwa mufti, ada yang kata tak batal juga. Ada fatwa-fatwa negeri yang kata batal. Kalau saya tengok dalam kitab-kitab, semua kata batal. Sebab dia ada sesuatu. Sebab tu dia habis. Inhaler tu habis. Bila habis kena beli baru. Habis apa? Ada muga, ada benda lah tu. Jadi bila buat, maknanya memasukkan sesuatu perkara, benda yang ada ainnya ke dalam rongga. Macam mana isap okok. Kalau boleh inhaler, isap okok pun tak batal lah. Sebab sama je. Dia ada benda yang dimasukkan. Jadi bila macam tu sakit gitu, maka kalau dia rasa betul dah sempit sungguh, pakai lah, batal lah puasa dia. Nanti qada lah bila dia sihat. Kecuali dia pakai inhaler tadi dah berkala dah. Maksud berkala tu memang setiap 4 jam mesti pakai, 4 jam pakai, 4 jam pakai, mesti. Dah memang begitu dah. Kalau tidak, memang tak boleh hidup dia. Dia akan jadi macam-macam, tak larat lah, itulah, tak boleh nak bernafas lah. Dia memang 4 jam sekali. Jadi kalau 4 jam sekali, tak boleh. Memang tiap-tiap hari dia gitu. 4 jam sekali, 4 jam sekali. Saya pernah jumpa orang, 4 jam sekali dia pakai. 4 jam, 4 jam. Malah tidur pun, dia terpaksa kunci jam. Supaya dia bangun lepas 4 jam tu untuk pakai. Lepas tu tidur balik. Maknanya teruk sungguh lah tu, berkala. Kalau macam ni, macam mana dia nak puasa? Dia tak puasa lah. Dia panggil penyakit yang tak ada harapan sembuh. Penyakit yang tak ada harapan sembuh. Penyakit yang tak ada harapan sembuh, tak wajib baginya puasa, bayar fidyah aja. Nanti kita akan masuk bab fidyah nanti. Fidyah puasa tu nanti.
Lagi senang. Itulah hukum asal. Ada orang yang dia mengambil pendapat yang mengatakan tak batal puasa. Buat apa? Tak batal puasa sebab dia dah jadi satu keperluan. Kalau tidak, dia menyebabkan penyakit bagi diri dia. Maka tak batal lah dia pakai. Buat apa pakai pendapat itu? Baik pakai pendapat tak wajib puasa terus. Penyakit, sakit yang tak ada harapan sembuh. Jadi maka tak wajib baginya puasa, 1 hari 1 cupak. Lagi senang kan? Malah sepakat ulama dalam kitab-kitab sebut. Dia panggil penyakit yang tak ada harapan sembuh. Walaupun setelah katalah dia dah beramal macam tu, tak pernah puasa pun bulan Ramadan. Sebab sakit dia tak ada harapan sembuh, setiap 4 jam dia terpaksa pakai. Kalau tidak, tak boleh. Setelah 10 tahun, lama sangat betul, 5 tahun lah. Lepas 5 tahun, tiba-tiba sembuh pula. Tetap juga puasa tadi, tak perlu dah nak qada-qada. Dah bayar fidyah tadi, cukup dah. Habis tu dah sembuh. Sedangkan asalnya tak ada harapan sembuh. Tiba-tiba sembuh pula. Sembuh lah. Rezeki lah. Tak perlu nak qada balik. Kan senang. Satu. Yang kedua, maka orang sakit boleh buka puasa jika sampai tahap mudarat dirinya. Yang kedua, orang yang sangat lapar. Orang yang sangat lapar dan sangat dahaga. Kiranya ia terus berpuasa, niscaya dapat susah yang tidak tertanggung pada adat. Diluluskan ia berbuka. Sangat dahaga dan ataupun sangat lapar. Kalau dia teruskan puasa, niscaya dia tak tertanggung pada adat. Adatnya tak tertanggung. Haus macam ni. Saya pernah tengok orang Indonesia seorang, dia buat rumah siang hari, petang, pukul 3 petang dia buka, pukul 3 petang nampak dia duduk minum. Dia buat kerja tu, bila saya tanya balik, dia tak boleh buat kerja malam. Kerja dia tu tak sesuai buat malam, nak kena pakai cahaya lampu apa kan. Nanti kan salah paku pula. Dia buat rumah kontraktor. Bukan kontraktor, orang yang buat rumah. Kontraktor ni duduk saja, yang buat rumah tu. Jadi bila dia buat, dia pakai tenaga. Masa tu simen bancur dengan tangan, ikat bata. Dia pula memang kerja lah, itulah kerja dia. Bila kita kaji balik, dia benarkan sebenarnya. Dia benarkan. Tengok sekali lalu, apa lah, tak puasa kan. Tengok sekali lalu gitu. Bila kita kaji balik lebih mendalam, kita tanya satu-satu, tak boleh buat malam ke? Malam tak boleh bang. Tak boleh. Memang tak cantik kalau buat malam. Habis tu buat siang, tak sahur ke? Dah sahur. Tapi kerja ni, dia beritahu lah. Angkat batu daripada tingkat bawah ke tingkat atas, angkat pakai. Yang dulu punya, ni cerita tahun 90-an. Sekarang ni pun mungkin ringan sikit kot. Pakai siput tu, boleh pakai siput dah. Kalau simen-simen. Masa tu tak ada waktu tu. Pakai tangan. Memang, kalau kita tengok kerja dia tu, sampai pukul 11 pagi, rasa dah KO dah. Tapi dia dapat tahan sampai pukul 2-3. Akhir sekali tak boleh tak? Lembek. Tak tertanggung pada adat. Maka buka puasa, sama kerja. Nanti kena qada. Lapar dan sangat dahaga. Biasanya orang buat kerja lah ni. Kalau orang tak buat kerja, duduk saja, walaupun dia tak sahur sekalipun, boleh tahan lagi. Ini biasanya orang buat kerja ataupun orang yang tak makan beberapa hari. Buka puasa pun mungkin 2 biji tamar, lepas tu sahur 2 biji. Macam tu 3 hari. Biasanya hari ketiga tu memang melepek lapar sangat. Lepas tu boleh ke dia buka puasa? Boleh. Sangat lapar dan sangat dahaga. Tapi siapa yang nak tentukan? Dia juga yang tentukan, bukan orang lain. Orang lain tengok, pemalas puasa tak. Dia je tentukan juga. Dia tu tahap mana dia punya lapar tu. Dan dia je yang kena jawab depan Allah, bukan orang lain. Orang lain cuma boleh bagi pandangan aja. Macam tadi jugalah, macam sakit tadi. Dia sendiri kata Allah, memang tak tertanggung dah. Tak boleh dah. Tak boleh bergerak, gigil lah. Kering habis bibir, mulut habis kering. Tak boleh dah. Rasa nak putus nyawa dah. Dia kata gitu. Buka. Habis nanti macam mana? Dia lah jawab. Diri dia kan, dia jawab depan Allah nanti. Kita cuma jangan duk mudah-mudah sangat. Kita pesan kat dia, selagi boleh tahan dulu. Selagi boleh buat sesuatu dulu. Kemam air ke, ambil air buang dalam mulut, buang balik. Tak apa, jangan telan je lah. Buat dulu.
Cuba dulu, cuba tidur sekejap tengok. Kita nasihat macam tu boleh. Tapi yang buat keputusan diri dia. Yang buat keputusan diri dia, dan dia sendiri akan jawab depan Allah nanti. Yang kedua yang tu, sangat lapar dan sangat dahaga. Sangat lapar dan sangat dahaga. Jika sekiranya ia terus berpuasa, niscaya dapat susah yang tidak tertanggung pada adat. Diluluskan berbuka sampai tak boleh berjalan, merangkak, boleh buka. Yang ketiga, orang yang musafir jauh 2 marhalah atau lebih. Orang yang boleh musafir lebih 2 marhalah. Orang yang musafir dengan maksud boleh qasar. Boleh qasar, boleh jamak dan qasar, maka diluluskan berbuka. Dia dibenarkan. Dalam masalah musafir, dia tak kait dengan lapar, penat. Tak kait. Saya ulang Yang pertama, orang yang sakit dibenarkan untuk berbuka. Kait dia adalah, illah dia adalah, sebab dia adalah sakit. Itu nombor 1. Jika sakit tak tertahan pada adat, boleh buka. Dia punya illah dia ataupun dia kaitan dia adalah sakit. Yang kedua, yang sangat lapar dan ataupun sangat dahaga. Jadi illah dia orang yang sangat lapar dan sangat dahaga. Itu alasan dia. Maka dengan sangat lapar ataupun sangat dahaga dibenarkan. Yang tak tertanggung dibenarkan untuk buka. Yang ketiga ni musafir. Musafir itu illah dah. Musafir itu sebab dah. Bukan musafir. Bila musafir, lepas dalam keadaan musafir, tahulah musafir, maka ianya lapar. Tak ada. Dia tak ada lapar. Dia musafir. Dibenarkan buka puasa kerana musafir. Bukan dibenarkan buka puasa kerana lapar dalam keadaan musafir. Bukan apa? Tak ada. Semata-mata musafir. Sama ada lapar ataupun tidak. Cuma wa antasumu khairul lakum. Ujung ayat tentang puasa, wa antasumu khairul lakum. Memang kamu boleh buka sebab kamu musafir. Tapi kalau kamu tahu puasa tu punya fadilat yang besar, kamu akan berpuasa. Itu cadangan aja. Jadi orang yang musafir, janji dia musafir lebih 2 marhalah, niat dia nak pergi lebih 2 marhalah, dia boleh dah tak berpuasa atau dia boleh buka puasa. Dibenarkan dia. Sebab dia musafir walaupun dia sama macam qasar, sama juga. Boleh qasar, boleh jamak qasar lebih 2 marhalah ataupun yang masyhur 90 km. Lebih 90 km boleh. Boleh jamak atau qasar, dia tak bergantung kepada sekejap ataupun lambat. Janji musafir lebih 2 marhalah boleh. Walaupun perjalanan tu 5 minit je. Katakanlah naik jet. Ada sekarang ni train laju tak? Train laju ada. Daripada Mekah ke Madinah tak? Laju. Dah lah mahal. Berapa ratus? 180 rial. Laju. Kalau nak pergi 90 km tu, katalah 20 minit. 90 km 20 minit. Kita kata takkan nak jamak qasar juga, 20 minit je pun tak ada. Janji lebih 2 marhalah, lebih 90 km kita nak pergi, boleh jamak qasar. Dia kata itu dulu naik unta, naik kuda, sekarang naik apa? Naik jet, naik bullet train, laju. Tak sempat nak panah punggung, dah sampai dah. Takkan pun nak jamak qasar, takkan boleh jamak qasar. Tak ada. Boleh. Janji musafir je boleh, lebih 2 marhalah. Itu dalam masalah jamak qasar. Macam tu juga puasa. Apabila lebih je 2 marhalah, tak kira lah walaupun 15 minit sampai 90 km, tetap juga boleh kalau dia tak nak puasa. Boleh. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin, ataupun musafir. Tak ada pun cakap musafir dan kerana musafir itu memenatkan kamu. Tak ada. Musafir. Aw ala safarin, ataupun musafir. Kerana marid, sakit. Aw ala safarin, sakit ataupun ala ni yang jadi hukum yang lain tu. Ala safarin, sedang musafir. Sedang musafir ala tadi tu. Ini yang kata. Tetapi kalau sudah lepas fajar hari itu
baru ingat hendak musafir. Bukan baru ingat, baru dia nak pergi, nak keluar musafir, tiada diluluskan ia berbuka, tak boleh. Jadi maknanya yang kata asalkan musafir je boleh untuk tidak berpuasa atau boleh untuk buka puasa, dengan syarat dia kena keluar sebelum subuh, sebelum fajar. Kalau dia keluar sebelum subuh, dia boleh untuk tidak berpuasa. Dia boleh juga untuk puasa dulu. Ketika keluar sebelum subuh tu dia puasa dulu, nanti dia buka. Bila tengah jalan nanti dia buka, boleh. Ataupun awal-awal lagi dia keluar pukul 5 tu dia dah keluar musafir dengan niat tak nak puasa dah, pun boleh juga. Cuma pada mazhab Hanbali, kalau dah berpuasa tak boleh buka dah, walaupun dia keluar sebelum subuh. Maka sebagai meraihkan mazhab Hanbali, walaupun mazhab Syafi'i tak ada masalah pun, maka niat awal-awal nak puasa ke tidak ketika dalam musafir, dia syarat dia kena keluar sebelum subuh. Kalau dia keluar selepas subuh tak boleh. Dia dikiaskan dengan solat Jumaat, sama dengan solat Jumaat. Solat Jumaat, orang lelaki jika dia keluar musafir lebih 2 marhalah pukul 10 pagi, wajib bagi dia solat Jumaat. Kalau dia nak pergi musafir tu, jalan dia tak ada masjid untuk solat Jumaat, wajib dia keluar daripada road dia, daripada jalan dia untuk pergi cari masjid untuk solat Jumaat. Sebab dia keluar selepas subuh. Tapi kalau dia keluar sebelum subuh, dia boleh tinggalkan Jumaat. Dia keluar pukul 5 pagi, keluar. Jalan dia tak ada masjid, biarkan aja. Tak sembahyang apa Jumaat, nanti dia buat jamak qasar ke, dia nak sembahyang zuhur ke, tak ada masalah. Dengan syarat dia keluar sebelum subuh. Macam tu juga puasa. Jika dia keluar sebelum subuh, dia boleh tidak berpuasa. Walaupun perjalanan tu memakan masa cuma beberapa minit atau beberapa jam pun, dan tak penat pun, tetap juga boleh. Boleh untuk dia tidak berpuasa. Cuma wa antasumu khairul lakum, kamu akan berpuasa juga jika kamu tahu kelebihan puasa itu, walaupun tidak wajib bagi kamu. Atas orang yang tersebut pada ABC, orang sakit maka dia tak puasa, orang sangat lapar, sangat dahaga, maka dia tak puasa, orang yang musafir, keluar sebelum subuh dan dia tak puasa. 3 ni wajib qada puasa apabila ada kesenangan. Kalau ni bulan Ramadan, bila bulan Syawal nanti dia wajib qada dalam 3 masalah ni. Mestilah wajib qada. Bukannya dia dibenarkan untuk tidak berpuasa, lepas tu terus tak puasa, tak payah qada. Bukan, qada kena qada. Cuma untuk bulan Ramadan tu jadi dibenarkan tinggal. Yang keempat, D, orang tua ni, bila sebut orang tua dalam kitab fiqh, dia panggil tua bangka. Dia bukan tua tau, dia bukan tua biasa. Bila sebut tua je, tua bangka. Tua bangka ni tua sungguh. Kalau kita tengok tua, kalau tengok 60 tak tua lagi, 60 belum tua lagi. Dia disebut dalam kitab tua, maksudnya tua bangka. Apa maksud tua bangka? Dawat cetong. Boleh jadi ya, dawat cetong. Tua bangka sungguh. Kalau tengok Allah tua, tu tua dalam apa-apa hukum sekalipun. Bila sebut orang tua je, tua sungguh, tua. Kita nak cakap pun tak boleh juga, sebab setiap tempat tua dia tu lain. Ada umur 70 orang nampak tua dah, ada umur 80. Dia tengok cara pemakanan, iklim juga, suasana kan, dia tengok juga keturunan. Orang tua dan orang yang sakit tiada harapan sembuh, yang sebut tadi, orang yang pakai inhaler yang secara berkala, dia termasuk dalam tiada harapan sembuh. Ataupun gastrik yang memang gastrik, bukan bulan Ramadan je gastrik, bukan, memang tiap-tiap bulan gastrik, tiap-tiap bulan gastrik. Ataupun penyakit-penyakit yang mesti makan, penyakit jantung, ada, dia kena makan ubat setiap berapa jam dah, kalau tidak jantung dia berhenti sebab ada bateri ke ada apa? Kalau tidak jadi, kalau tak makan,
Dia panggil GERD. Sampai ke tahap tak ada harapan sembuh. Dia kena bila? Selepas ambil vaksin. Uish. Oh gitu Saya pun ada dengar juga. Saya dengar gastrik. Dulu tak ada gastrik sangat. Bila kena jet terus gastrik dia naik. Mungkin GERD ni adik-beradik gastrik kot. Adik-beradik dia. Anxiety tu kan yang tak apa-apa nak betul sikit. Kan? Dia macam takut tak tentu pasal. Dia gini. Dia nama tu namalah, kita namakanlah nama penyakit apa pun. Harapan sembuh tu. Maksud kalau kita tengok dia ni tak ada harapan sembuh. Mungkin doktor bagi tahu, mungkin tak perlu doktor bagi tahu pun tak apa. Kalau doktor bagi tahu lagi kuat. Tak ada harapan sembuh. Maksudnya bila tak ada harapan sembuh ni, dia mesti buat sesuatu yang terpaksa batal puasa tu lah. Macam dia terpaksa makan dalam kuantiti yang sedikit tapi kerap. Contoh. Cara treatment dia dengan makan. Sebab kalau macam tu lah, dah memang macam tu jadi dia. Memang macam tu jadi kalau tak makan. Dan bukannya untuk hari time puasa je, memang tiap-tiap hari dia gitu. Maka tak ada harapan sembuh tu. Berapa lama dah memang tak ada harapan sembuh. Lagi cantik kalau doktor cop, memang tak ada harapan sembuh. Maksud tak ada harapan sembuh. Dia bukan maksud harapan sembuh ni. Dia bukan mesti buat pembedahan baru sembuh. Tak mesti. Maksud tak ada harapan sembuh tu, maka obat, buat sesuatu tak sembuh-sembuh. Dan memang tak boleh sembuh penyakit tu. Tak ada harapan sembuh. Kalau betul lah tak ada harapan sembuh, maka termasuk tak wajib puasa terus. Tak sembuh lagi. Ni gitu Jadi kita kena gantung dulu ubat tu. Tak boleh bagi tahu lagi. Habis kalau dia berpuasa, katalah dia puasa, maknanya dia telah langgar lah rutin dia yang sepatut dia buat tu. Makan tapi pantang pula tu. Allah, penyakit. Oh, Masya Allah. Hilang nikmat hidup terus. Macam-macam penyakit baru sekarang ni kan. Dulu tak ada dengar penyakit-penyakit pelik-pelik je ni. Mula dia penyakit perut dulu. Lepas tu dah lama dia jadi tak betul lah. Jadi macam tak tentu hala, jadi takut masuk. Saya ada jumpa juga, tapi tak tahulah istilah-istilah nama tu. Dia masuk dalam terowong jadi takut. Masuk terowong jadi takut. Dulu okey je. Asalnya penyakit perut lah. Nak istilahkanlah penyakit perut tu apa benda. Asal daripada perut tu. Itu yang kalau kita pergi kat perubatan Islam, dia kata ada jin bersarang dalam perut. Mak minum air garam lah apa, muntah balik, keluar balik, dia ada bersarang kat dalam perut tu. Kita fikir logik juga. Jin dia bersarang dalam perut, duduk dalam perut tu. Bila dia duduk dalam tu, dia kacau lah macam-macam. Kita fikir logik juga, sebab yang bagi tahu ni bukan calon-calon jugalah, orang terkenal juga. Ada jin bersarang dalam perut. Lepas tu jadi, maka dengan sebab tu keluarlah penyakit-penyakit yang kita namakan lah penyakit-penyakit apa. Dia kacau. Bila dia kacau perut, perut jadi masalah. Tujuan satu je setan ni. Dia nak bagi kita, ibadah kita terganggu atau tak buat ibadah terus. Tu je point dia. Bila dia kacau, dah nak, kalau terkentut lah, kejap terkentut, ataupun jadi tak sedap, ataupun jadi tak betul, takut bukan-bukan. Akhir sekali dia berjaya mengganggu anak Adam. Itu je dia nak. Betul, saya tengok juga dia bagi minum air garam. Lepas dia minum, dia masuk sekat sini, keluar balik, bersembur keluar balik, potong muntah, hijau. Lepas tu lega dah dia kata. Cuba manalah tahu ia ada kena-mengena. Kita yalah, kan dah dapat air suci kan, dah masuk air suci dalam badan. Mana nak tahu. Kalau katalah penyakit tu memang tak ada harapan sembuh,
maka dia tertakluk daripada hukum ni. Kita kena tentukan dulu harapan sembuh tadi tu. Sedap letak kat doktor je sebenarnya. Doktor kata, macam mana doktor? Memang tak ada harapan sembuh. Selesai. Letak di atas kepala dia. Kita tak payah kaji dah lah. Sakit tiada harapan sembuh. Mereka lemah hendak berpuasa. Tak boleh puasa. Sebab tu lah kena makan sikit-sikit lah. Kena makan ubat ke, kena apa ke. Tak boleh puasa. Dan memang begitulah setiap hari. Kalau kata, tak apa, tak puasa lagi bulan Ramadan, nanti qada. Nak qada mana hari lain pun jadi gitu juga. Itu yang tak ada harapan sembuh tu. Sekira-kira jadi berbahaya pada adat. Adatnya kalau dia langgar selalu sangat, berbahaya pada diri dia. Lagi teruk penyakit dia. Boleh menghilangkan manfaat anggota atau boleh mati. Okay? Pada adat mereka diluluskan berbuka. Boleh buka. Tidak payah berpuasa. Maksud diluluskan berbuka ni bukan macam 1, 2, 3 tu. 1, 2, 3 tak payah puasa nanti qada. Yang ni bukan tak payah puasa. Tak payah, memang tak perlu puasa terus. Qada pun tak perlu. Tak perlu terus. Sebab pertama dia tersangat tua. Tua ni tak ada harapan sembuh. Mana ada orang tua jadi muda balik. Jadi tua, sakit tua dia panggil. Tua sehingga kan tak boleh nak puasa. Tak boleh puasa. Satu hari satu cupak. Satu cupak 30 hari 20.5 kilogram. Saya pernah buat 2-3 kali dekat orang tua ni. Jadi kita dah hafal lah. 20 kilo tu tambah lagi setengah kilo untuk 30 hari. Tapi kalau 29 hari je puasa Ramadan, cukup-cukup 20 kilo. Bayar tu aja. Tu je. 2 kampit. 10 kilo 10 kilo. Kalau 30 hari 20.5 kilo. Untuk bayar tu je. Dan tak perlu puasa. Itu kalau terlalu tua. Yang mana tua tadi menyebabkan tak boleh puasa. Tak mampu untuk berpuasa. Ataupun dia sakit, tak ada harapan sembuh. Yang mana bila sakit tak ada harapan sembuh, sama juga. 1 hari 1 cupak. 30 hari 30 cupak. 4 cupak 1 gantang. 2.7 gantang. 2 macam mana? 2.7 kilo 1 gantang. Kan? 2.7 kilo 1 gantang kan? Yang kita bayar zakat tu, itu 1 gantang lah tu. Inilah beras sebanyak 2.7 kilogram kan? Yang sebanyak 1 gantang fitrah, zakat fitrah untuk lupa lah macam mana bacaan. Rasanya 2.7 kilo. Maknanya 1 gantang 4 cupak. 4 cupak 1 gantang. 1 gantang 2.7 kilo. Kalau cupak tadi tu cupak Baghdad, bukan cupak Malaysia. Cupak tanah Melayu dia lain sikit, dia besar. Tak payah puasa. Bahkan wajib atas keduanya pidyah. Bayar pidyah aja. Ada pidyah secara detail akan sebut muka 75 nanti. Bahkan wajib atas keduanya pidyah. Bayar pidyah aja. Apa benda pidyah ni? Tebus. Bayar tebus puasa. Sahaja. Pada tiap-tiap sehari secupak makanan. Dengan tiada wajib qada atasnya. Tak wajib qada, cuma 1 hari secupak. Bayar 1 hari secupak. Makanan ruji. Kalau dekat Afrika mungkin gandum ataupun jagung. Tapi kat Malaysia beras. 1 hari 1 cupak. Ni sakit yang sangat tua. Jadi kalau orang tu dia memang tua sangat dan dia tak mampu, tapi akal ada, dia tak mampu untuk berpuasa, kemudian dia mati. Maka berapa hari yang dia tak puasa tu je lah bayar. Daripada sebelum difaraidkan. Tak perlulah nak bayar yang lain-lain atau nak puasa untuk dia, tak perlu dah. Sebab dia memang, kalau dia sakit yang ada harapan sembuh, sakit biasa ada harapan sembuh,
dia mesti ada waktu untuk dia puasa, dia qada. Barulah wajib bayar fidyah untuk dia. Contohnya, dia 30 hari tak puasa, dia sakit. Tapi sakit dia ada harapan sembuh. Cuma sakit 30 hari. Kemudian masuk bulan Syawal sebulan. Dia hidup lagi. Habis bulan Syawal dia mati. Dia ada masa tak untuk qada untuk qada puasa dia? Ada masa tak? Ada masa, cuma dia je tak qada lagi. Maka dia wajib bayar fidyah. Tapi kalau masa dia pun tak ada untuk qada, yang tu tak kena langsung. Contohnya 30 hari dia tak puasa. Lepas tu seminggu raya, Syawal seminggu tak sembuh-sembuh lagi, kemudian mati. Macam mana kita kata nak kena bayar fidyah? Sedangkan dia masa untuk, dia bukan kena bayar fidyah, dia kena qada sebab sakit dia ada harapan sembuh. Cuma tak sembuh-sembuh aja, cuma mati aja. Tapi ada sakit yang ada harapan sembuh. Jadi adakah perlu bayar apa? Tak perlu bayar sebab dia tak ada masa pun untuk qada. Tapi tu benda tu kecil sangat lah, berapa ringgit sangat. Biasa orang bayar juga, sebenarnya tak wajib bayar pun. Bes D habis 1, 2, 3, 4. Yang kelima tak wajib qada. Orang tua tak wajib qada, orang yang sakit yang tak ada harapan sembuh pun tak wajib qada, walaupun selepas daripada itu dia sembuh. Dia asal tak ada harapan sembuh, entah macam mana rezeki dia, Allah bagi sembuh, maka sembuh-sembuh lah. Yang dia dah puasa tu, yang dia dah bayar fidyah tu, kira selesai. Perempuan mengandung dan yang menyusukan bayi, ada dua. Perempuan mengandung dan menyusukan bayi, sama ada anaknya sendiri, sama ada anaknya sendiri atau menyusukan anak orang secara mengambil upah atau secara sukarela. Jika keduanya, yang mengandung dan yang menyusukan bayi tadi, takut jadi mudarat atas dirinya, takut dirinya mudarat, berpuasa, jika berpuasa, niscaya hukumnya sama dengan orang sakit A, sakit yang ada harapan sembuh, kena qada, tiada fidyah. Okay. Perempuan yang mengandung, pertama perempuan mengandung, kita bahas satu-satu. Perempuan yang mengandung, yang menyusukan, kita langkah kejap dulu. Perempuan mengandung, jika perempuan mengandung takut jadi mudarat, lompat tu jawab dia. Perempuan mengandung takut jadi mudarat atas dirinya jika dia berpuasa, maka hukumnya sama macam A, iaitu wajib qada, tak kena fidyah. Dia mengandung, kemudian dia risau dekat diri dia, diri ibu tadi, ibu yang mengandung. Kenapa? Tak berapa sihat, takut tumbang, takut, dia bukan risau ke anak, anak sihat elok kan, anak dalam perut dia tu elok je, dia rasa dia tak sihat, dia tak mampu nak bangun pun, jadi dia pun buka puasa. Dia macam seolah-olah orang sakit, iaitu wajib qada nanti. Kena bayar fidyah? Tak kena. Yang kedua, kita pecahkan satu-satu. Perempuan yang mengandung, tapi yang dia takutkan, dia mengandung, dia rasa tak berapa sihat. Bukan dia bukan dia tak rasa berapa sihat, dia tu sihat, ibu ni sihat, tapi dia bimbang dekat anak dia ni nampak macam aktif biasanya, masuk bulan Ramadan tak berapa aktif. Anak ni sakit ni, anak masalah, anak tak cukup makan ke, macam tu lah. Maka dia buka puasa. Dia buka puasa kerana dia bimbang tentang anak dia. Dia okey, dia sihat, anak je yang dia bimbang. Maka dia wajib qada dan dia wajib bayar fidyah. Yang mula-mula kes pertama tadi, dia bimbang diri dia je, anak ni sihat, dia tak bimbang pun anak dia, dia bimbang diri dia, takut tumbang. Maka dia pun buka puasa, dia hanya kena qada saja nanti. Bila dah melahirkan nanti, dia hanya qada saja. Tapi kalau dia bimbang tentang anak je, anak dalam perut je dia bimbang, anak kecil tak cukup cm kata doktor, jadi dia risau ke anak dia rasa sihat aja, nak berlari boleh, dia rasa sihat aja, dan dia buka puasa kerana anak, dia wajib qada dan wajib fidyah. Tu
Kalau dia bimbang diri dia demam. Diri dia demam. Dan dia bimbang juga untuk anak, dua-dua. Maka hanya kena qada aja, tak kena fidyah. Dia sakit, yelah rasa memang apa tak sihat. Anak pun kecil. Risau juga kat anak. Diri dia sendiri pun tak larat. Jadi buka puasa, dia hanya kena qada saja, tak kena fidyah. Yang kena fidyah bila dia risau dekat anak sahaja. Dia sihat, tapi dia bimbang untuk anak dia. Anak dia masalah dalam perut, dia bimbang anak dia. Masalah anak dia lah, dia bimbang. Dan kebetulan dia keluar musafir sebelum subuh. Sebelum subuh dia keluar musafir. Kemudian dia buka puasa. Maka dia hanya kena qada saja, tak kena fidyah. Sebab apa? Sebab boleh dia kata dia buka puasa kerana dirinya sendiri, kerana dia musafir. Yang kata kena qada dan kena fidyah kedua-dua apabila dia hanya risau tentang anak je sahaja. Diri dia tak risau, sehat aja. Dia risau kat anak semata-mata, dia pun buka, kena qada dan kena fidyah. Okey. Yang menyusukan pula, perempuan yang menyusukan bayi, dia menyusukan bayi, dia tu menyusu bayi, sama ada dia susu tu, dia susukan tu anak dia sendiri, yang tadi dalam perut, ini dah keluar. Sama ada anak tu yang dia susukan tu anak dia sendiri, ataupun dia menyusukan anak orang secara mengambil upah. Mengambil upah, dia boleh. Kalau susu banyak boleh ambil upah susu, menyusu bayi boleh ambil upah, tapi kena minta izin suami. Ataupun sukarela je dia menyusukan. Okey. Jadi perempuan yang menyusu bayi sama macam tadi. Jika perempuan yang menyusu ni dia bimbang tentang diri dia, tak sihat. Anak dia okey je. Anak dia isap susu pun okey je. Dia yang rasa macam lembek, macam tak larat aja. Maka dia buka puasa kerana dirinya tak larat. Dia hanya kena qada saja, tak kena fidyah. Tapi kalau dia rasa sihat, tapi bila dia bagi anak dia susu, anak dia tak nak minum, rupa-rupanya tak ada susu, maka dia terpaksa makan untuk bagi ada susu. Cuma dia rasa dia sihat, dia okey aja, kesian dekat anak, maka dia makan baru ada susu, maka dia bagi anak dia susu. Dia buka puasa hanya kerana budak tu saja, bukan kerana dirinya, maka dia kena wajib qada dan wajib fidyah. Dan nampak dah kaedah tu, saya ulang kan, 2-3 contoh tu dah nampak, kaedah dia gitu. Dia tak boleh buka puasa kerana orang lain, anak tadi kerana orang lain semata-mata. Tapi kalau dia kebetulan dia pun rasa tak sihat, susu pun tak ada, dan dia risau dekat anak dia pun terpaksa makan kerana dia tak sihat dan kerana alang-alang dan dia tak sihat, dan dia juga nak bagi susu kat anak dia sebab susu tak ada, dia pun makan kerana dua sebab. Dan lepas tu baru susu ada, dia bagi anak dia minum susu, maka dia hanya kena qada saja, tak kena fidyah. Sebab ada dua sebab. Yang kata kena fidyah, dia buka puasa hanya kerana satu sebab, iaitu sebab anak semata-mata. Dia risau kerana anak semata-mata, barulah azan barulah dia kena fidyah. Fidyah ni penting ni, kena tahu. Sebab dia akan berhutang sampai mati pun tak boleh paraik lagi sebelum bayar ni. Hutang Allah ni. Sebab tu kena tahu. Kadang-kadang dia tak perasan pun. Boleh? Azan kan? Mana jadi gitu? Oh, tu waktu lain. Mana aku tahu. Okey. Tetapi jika keduanya takutkan anak dalam perut jadi gugur, dia takut anak dalam perut tu gugur, dia takut kerana anak dia sihat, dia risau untuk anak. Dengan sebab berpuasa, dia bimbang anak tu gugur, anak kecil, anak sakit, anak mati dan sebagainya lah, anak cacat, dia bimbang tentang anak dalam perut dia. Kita terus lompat jawab dia. Wajib qada dan fidyah pada tiap-tiap satu hari secupak. Tu jawab terus. Sebenarnya dah diterangkan tadi. Dah terang tadi.
Kalau dia takut anak dia gugur sebab dia puasa, maka dia wajib qada dan wajib fidyah. 1 hari 1 cupak. Tetapi jika takut juga, yang kedua, kurang susu untuk bayi, susu tak ada, wajiblah atas keduanya berbuka. Dia wajib buka, sebab kalau tidak budak tu nak makan apa? Lapar budak tu. Dia wajib buka puasa. Maka dia wajib buka kerana kurang susu atau tak ada susu. Wajib buka, wajib qada nanti, dan fidyah pada tiap-tiap 1 hari secupak. Sebut tadi sebenarnya sama je kes ni. Jadi 1 hari dia kena bayar secupak yang dia tinggalkan puasa, sebab dia buka puasa bukan sebab diri dia, sebab anak semata-mata. Tapi kalau sebab anak dan sebab dia juga, hanya kena qada, tak ada fidyah. Penting fidyah ni. Takut-takut dulu dah buat, kena kira hutang tu. Hutang Allah lebih layak untuk dibayar. Barulah masuk betul tak? F dengan G lepas azan nanti. Ada 2 lagi. Asyhadu an la ilaha la haula. La haula wala quwwata Allahu akbar. Ada 2 lagi nak habiskan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, perempuan yang haid dan nifas wajib berbuka dan wajib qada. Perempuan haid dan nifas tak dibenarkan untuk berpuasa. Jika berpuasa hukumnya haram dan tidak sah. Jika dia sedang berpuasa kemudian datang haid, maka batal puasa dia. Datang je dah kah terus batal. Datang je nifas tu masuk beranak, lepas beranak tu terus batal. Tak boleh puasa. Kalau datang haid, tak boleh dia untuk kekal puasa. Malah kata ulama, jika ada rasa sayang, ada rasa sayang, Allah sayangnya, dah puasa dah ni,
separuh, bukan separuh hari lah. Biasa yang sayang ni ujung-ujung. Kalau awal-awal tak sayang, pukul 10 pagi, Alhamdulillah, kan? Terus makan je. Ujung-ujung ni. Lagi 10 minit nak buka puasa. Masa tu baru mari. Dia ada perasaan sayang. Sayang macam Allah sayang. Padahal bila keluar haid, batal lah puasa. Tapi ada rasa sayang. Maka ulama kata, ada ulama kata wajib makan. Sebab nak buang rasa sayang tu. Sebab apa? Dia kan dah batal. Nak buang sayang tu bukan ambil makan. Jadi wajib. Sebab sayang. Kalau tak ada sayang tak wajib. Tak ada rasa sayang tu. Biasanya tu lah 5 minit 3 minit lagi nak azan. Itu saya mari sayang Allah. Padahal dia hukum syarak. Mana boleh kita lawan? Bukan lawan, tapi ada rasa sayang. Macam lawan lah tu. Syarak kata dah batal lah. Tak boleh, ada rasa juga. Macam Allah, apa sal keluar? Sabar 3 minit lagi. Contoh dia mari tu kan. Ambil air, pok minum. Supaya hilang rasa sayang tu. Mana boleh? Itu syariat. Jadi perempuan yang datang haid, terus batal. Datang nifas, melahirkan pun sama, terus batal. Jika dia sedang berpuasa, tiba-tiba datang haid. Satu lagi, dia sedang tidak berpuasa, tiba-tiba kering haid. Ada dua. Adakah makan? Adakah perlu makan? Adakah boleh makan? Dia dalam keadaan haid, lepas tu berhenti darah. Jika dia dalam keadaan haid, mana tak puasa dah haid, tak puasa. Tiba-tiba darah berhenti. Katalah darah berhenti pukul 1 tengah hari. Berhenti. Maka sunat bagi dia tak makan. Sunat imsak dia panggil. Sunat tak makan. Tapi puasa mana sah? Sunat tidak makan. Habis tu macam puasa. Macam puasa apa pukul 1 baru kering. Kan? Biarlah pukul 1 kering. Tapi kalau dia tak makan boleh pahala. Dia tak makan boleh pahala. Kalau dia dalam keadaan berpuasa, kemudian datang haid, terbalik tadi. Yang tadi dia dalam keadaan tak berpuasa sebab haid, kemudian haid berhenti. Sunat tak makan. Sunat tidak makan sampai maghrib. Kalau dia dalam keadaan puasa, tadi tak puasa kan? Puasa. Dia keadaan puasa, mari haid. Tak sunat tak makan. Pening tak? Tak sunat tak makan. Maksudnya tak sunat tak makan. Dia dalam keadaan berpuasa, lepas tu mari haid pukul 1 tengah hari. Tidak sunat untuk dia tidak makan. Ayat dia gini sebenarnya. Tidak sunat imsak. Tu ayat dia. Tapi kadang-kadang orang tak faham imsak ni. Saya tukarlah sikit. Tidak sunat untuk tidak makan. Maknanya apa? Makan. Tak sunat tak makan. Tapi kalau dia dalam keadaan haid, kemudian haid dia berhenti pukul 1 tengah hari, maknanya bila dia datang haid, dia tak puasa lah. Mari sunat tak makan. Tak makan dapat pahala. Berarti bukan pahala puasa, pahala imsak dia panggil. Jadi bila dalam keadaan haid, tiba-tiba haid berhenti, sunat tak makan sampai maghrib. Jika dia dalam keadaan berpuasa, tiba-tiba mari haid, tidak sunat tidak makan. Maknanya dia makan pun kenyang, dia tak makan pun tak dapat apa-apa. Aku tak mau makan lah. Aku tak mau makan. Tak dapat pahala pun. Habis dapat lapar gitu je. Berbeza dengan dia dalam keadaan haid, tak puasa. Kemudian haid berhenti. Tapi waktu tu dah lepas subuh dah. Tak makan dapat pahala. Puasa tak dapat. Memanglah puasa tak dapat. Tapi tak makan tu dapat pahala. Dia panggil sunat imsak. Apabila dalam keadaan haid, darah berhenti. Okay. Yang terakhir. Orang yang mabuk, yang pitam sepanjang hari. Orang mabuk pitam sepanjang hari. Maksud sepanjang hari daripada subuh sampai maghrib. Dan yang gila dengan taksir, dengan cuai. Gila, cari gila, isap gam. Bukan gila penyakit, bukan. Gila cari gila. Dia buat apa-apa maka telah obat ke upi kuda ke apa ke, jadi gila. Gila. Dengan taksir. Dengan taksir tu dengan cuai, bukan penyakit. Bukan memang
memang dah dia jenis keturunan gila ke, bukan dia penyakit gila, bukan, dia cari gila, ya, wajib atas mereka qada. Allah, gila pun kena qada. Orang yang mabuk, yang pitam sepanjang hari, dia mabuk daripada pukul 5 pagi sampai pukul 8 malam. Itulah panggil sepanjang hari, daripada subuh sampai maghrib. Dia wajib qada puasa dia. Dia pitam sepanjang hari pun sama juga. Pitam tu macam pengsan lah sepanjang hari ni. Pukul 5 pagi sampai pukul 8 malam, wajib qada. Sebab puasa dia tak sah. Ataupun dia gila, tapi bukan gila penyakit, bukan gila keturunan, gila cari penyakit kerana taksir, terlampil apa semua, wajib atas dia qada bila dia siuman. Kalau dia tak siuman sampai mati, dia dipersoalkan. Sedangkan kita tahu orang gila ni dia tak dipersoalkan sembahyang bang dia, puasa dia. Itu gila original. Gila tulen. Gila yang tiruan ni, gila yang cari gila ni, Isak Gam boleh jadi gila. Dia apa, keringkan otak boleh kering Isak Gam. Dia bubur dalam plastik kokak kan, boleh gila. Boleh jadi gila, jadi biol. Ataupun telan pi kuda, gila tak? Telan lama tak dah bertukar dah. Kalau dia telan tu baru normal. Tak telan tu dia jadi tak siuman. Lepas tu dia gila. Bila dia gila, dia meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa. Sebab gila. Kalau dia puasa pun tak sah gila ya. Cuma kalau kata dia siuman nanti, dia wajib qada semua ni. Sedangkan kalau gila penyakit, tak wajib qada. Malah tak wajib pun. Gila penyakit yang on off lah, kejap gila, kejap siuman, kejap gila. Kalau gila terus, ahli syurga dah tu. Gila terus, ahli syurga dah. Jadi orang yang mabuk sepanjang hari wajib qada. Orang yang pitam sepanjang hari wajib qada. Orang yang gila dengan taksir, dengan cuai pun wajib qada. 3 wajib qada bila dia siuman, bila dia jaga. Kifarat puasa akan datang. Kifarat puasa ni membincangkan tentang berlaku persetubuhan di siang hari. Kifarat puasa ni, bila di siang hari Ramadan, maka dia perlu buat dia perlu bebaskan hamba, dia perlu bagi makan 60 fakir miskin dan sebagainya. Macam mana keadaannya? Panjang ni, satu slide, satu muka panjang berkaitan perkara ni. Wallahu a'lam. Tangguh dulu, kita berhenti kat kifarah puasa. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim.